tengok kemampuan lebih, kita boleh invest. So kalau boleh dia ada manager yang kecil tu untuk buat spring. Yang paling utama adalah benda ni, sekeping buku ni je. So buku ni, pamphlet ni dia ada jual di Amway, di Amway shop lah. Berapa ringgit tak sampai RM10, ada 5-6 keping dalam. RM6 ada 6 keping ke 5 keping. Maknanya dengan kualiti yang sangat cantik. Kalau kita pergi cuba buat dekat kedai ni, cuba pergi buat, dia nak buat kualiti macam ni, dapat tak RM1 satu ataupun RM2? Tak dapat kan. So maknanya Amway dia buat mungkin dalam bak, tapi dengan kualiti yang sangat bagus lah kan. So dalam ni, kalau kita tengok dalam buku ni, semua kita ada. Dia boleh starting pada awal. Kalau kita tengok dalam ni semua ada, komplit. Kita tak perlu nak nak reka-reka, sebab dalam ni semua ada. Tengok punca air, adakah kita tahu, kalau kita boleh explain punca air kita datang daripada mana? Semua orang tahu kan, semua daripada sungai yang ada di Malaysia lah. Tengok penempatan di mana. So apakah kelebihan e-spring? Semua apa yang dia tapis, semua ada dalam ni. Kita boleh beritahu kita punya high tech. So kita tengok, kita ada saintis yang buat untuk untuk e-spring ni lah, high tech. Dia yang pentingnya dia punya teknologi itulah. So teknologi tu yang saya tengok masih tak ada lagi. Kalau kita Google teknologi Amway e-spring ni adalah yang pertama di dunia lah. Dia ada compact. Okey. Kat sini pun dia ada beritahu apa yang ada dalam e-spring. Sekarang saya akan tunjuklah apa yang ada dalam e-spring. So kat sini pun dia ada beritahu Trusted Brand, NSF, ni sertifikat semua. Kalau kita cakap saja, kita kata kita ada sertifikat, kita ada apa, dia orang tak percaya. So bila ada buku macam ni, so benda ni dia orang boleh nampak. And then kat sini juga dia beritahu macam mana kita nak rujuk. Dalam internet pun ada, dalam Google semua kita boleh tengok. Okay. So yang ni dia ada beritahu comparison water treatment system. So dia buat comparison lah. So kita tak payah apa, kita bawa je buku ni, kita boleh tunjuk dekat orang. So sebenarnya kita boleh invest buku ni pun boleh bagi pada prospek ataupun kita punya ABO yang berminat lah. Saya rasa ramai juga, kalau dulu-dulu leader-leader kita semua pakai buku ni kan. Pada dulu memang kalau bagi buku ni, kadang kita tinggal je, dia akan comeback kat kita. So buku ni sebenarnya kadang orang, kalau kita buat kita buat penerangan kat orang, tapi kita tak bagi maklumat macam ni, dia balik dia tak ingat dah. So kalau ada buku ni, kadang orang berkelapangan ada masa, dia akan baca. Dia akan baca maklumat yang ada dalam ni. Okey, yang ni kat sini juga, apakah kelebihan e-spring? Dia boleh menapis lebih daripada 140 potential virus lah. Okey, dan juga contamination lah, 140. Ni termasuk virus ataupun konten-konten yang ada dalam air. Okey, ini saya nak tunjuk function e-spring lah sebenarnya. Lebih kurang macam tu. So kalau kita tengok, siapa yang pernah ada e-spring, okey, cara nak servis, cara nak tukar semua saya akan tunjuk. And then ada satu cara nak pasang pun saya akan tunjuk. Mungkin dalam ni saya tengok ramai adik-adik yang saya ada tua. Adik-adik yang makcik-makcik tak ramai. So kalau ada abang boleh tunjuk, kalau beli spring boleh tunjuk dekat abang macam mana cara nak pasang. Dia simple je, tak perlu nak kena ada plier, wrench, tak payah. Kita guna hand tools dia panggil. Okey. Kalau kita tengok kat sini, ini dia punya tutup. Ini yang dia punya teknologi dia. Dalam ni dia ada, ni dia panggil, kalau kita panggil budak otak dia lah, e-spring. Dalam ni macam-macam maklumat yang ada. Kalau kita bawa ada masalah dengan kita punya e-spring, kita bawa e-spring, dia orang akan cucuk kat sini, dia orang akan detail data semua ada dalam ni. So penggunaan air banyak mana untuk cartridge yang ada sekarang lah. Mana kalau kita kata ada masalah cartridge apa semua, dia kata tak apa, dia bawa, dia boleh tengok, dia boleh check. So dalam ni semua ada data. So satu lagi teknologi yang masih saya mencari dalam ni ialah
dia ada satu gelung kalau kita nampak ni. Dia ni dia panggil wireless. Wireless ni dia akan aktifkan UV light yang ada dalam cartridge. So kalau kita tengok daripada ni kita cabut, tak ada wire pun. Tapi bila kita buka air, UV light kita akan menyala. So ini adalah teknologi dia pakai macam magnetic lah, sebab dia ada coil dalam ni, and then dia ada switch dalam ni. Satu lagi kelebihan MW ni, kita tak boleh guna pun cartridge yang fake. Maksudnya selain pada MW jual, dia takkan detect. So even apa tu, cartridge yang kita dah guna, kalau kita recycle balik, dia boleh tahu cartridge itu memang tak boleh pakai dah. Saya pernah buat lah, saya cabut, saya pasang, dia ingat bohong benda ni kan. Lepas tu saya masuk balik cartridge, saya letak je, rupanya dia detect. Dia suruh replay cartridge juga. Daripada mana dia baca ni, saya pun tak tahu teknologi lah. Mungkin kalau tak, kita kena pergi dekat mana-mana dia punya pusat kajian, boleh tahu kot. Tapi dia boleh print. Boleh print lah tu lah. Data dia semua ada dalam ni. Saya rasa teknologi ni tahu macam mana, dia punya saintis memang bicok lah. Okay, ini kelebihan dia lah. Kalau kita tengok brand lain tu, dia ada setakat simple je, water heater gitu je. Tapi teknologi ni kalau tak ada benda ni, tak hidup lah benda ni, tak guna pun spring benda ni je. Kalau kat rumah orang ada dengki ke, buat lagi ni ambil kita kena dia baru. Ini penting. Okay, satu lagi saya nak tunjuk cartridge dia. Apa yang ada dalam cartridge tu tak nampak lah, tapi saya akan tunjuk cartridge dia. Kenapa kalau kita tengok brand X, kalau kita buka ada 2-3 cartridge ataupun paling kurang 4 cartridge. Kat situ lah dia tapir macam-macam kontaminat lah. Tapi spring dia ada satu je cartridge. Cara nak buka, contoh kalau ni kita nak survey kat rumah kan, kalau ada spring yang orang takut nak buka simple je. Buka macam biasa. Ni ada lever, lift macam ni je. Tekan sikit, dia akan buka. Ni. Ini ada dah pakai cartridge. Cara nak buka dia simple. Dulu saya first time, saya pernah telefon Cik Zaki, macam mana nak buka cartridge. Sebab kita tak tahu kan. So Cik Zaki tu cuba buka je, macam kita pasang screw and bolt je, bolt and nut. So kita buka. Okay, dia boleh buka. Ini je cartridge dia. Cartridge dia dalam ni, dia ada 4 penapisan, 3 tapis, 1 treatment. So maksudnya kat luar ni dia ada pre-filter. Pre-filter ni, contoh kalau kata kita dah guna tapi air dah slow, cartridge masih guna lagi. Kalau tengok dalam online, kita boleh beli dia punya pre-filter yang luar ni. Cara dia kat ni, ni. Kadang kalau air dekat kawasan tu sangat kotor, dia akan tersumbat ni dulu, air kita akan jadi kotor. Air kita kotor lah, flow dia akan jadi slow. So, tapi cartridge ni masih boleh guna lagi. So kita boleh tukar benda ni je. Lepas tu kita cabut, pasang balik, tukar baru. Dia ada 2 filter. Pre-filter ni yang kasar, ni yang halus fine. Dalam tu kita ada active carbon filter. Active carbon ni function dia untuk menapis bau dan rasa lah, menghilangkan bau dan rasa. Lepas tu ada satu lagi dalam, dia ada UV light. Itu adalah untuk treatment, water treatment lah. Treatment water air, maknanya dia membasmi 99% bakteria dan kuman. Okey, satu lagi saya nak bagi tips. Contoh yang ni, setiap kali kita servis ataupun kita tukar cartridge, dia ada lens dalam ni. Sebab dulu pernah kan ada komplain yang spring dekat air niter tu dia jadi merah, maknanya UV light dia tak menyala. So cara dia, kita ambil je tisu ataupun kain basah, kita lap je macam ni. Dia ada sensor dalam ni. Kalau nampak dia ada lens ni, kita cuci je. Saya pernah servis rumah ABO, dia katanya tu saya cuci ni dia kotor, kadang ada air ataupun ada kekotoran sikit, dia mengganggulah sistem dia. Okey. Lepas tu bila nak masuk, kita pasang je balik, dia kena ada klik sikit.
tolak sikit, turn balik. Ni tak payah apa, tak payah nak guna tu lah tenaga. Lepas tu kita pun masuk ikut dia punya ni lah, dia ada guide dia punya dekat lekor tu, kita masuk. Okey. Dan jangan lupa pasang ni, kadang kita kalau kalut tinggal ni. Ni sebenarnya untuk safety lock je. Kalau dia pressure, dia tersumbat, dia ada pressure, so dia lock. Dia tak rasa benda ni burst lah. So saya pernah guna brand X, lama punya lah. Dia lock tapi tersumbat sebab kita tak tahu kan. Dia punya kesumbatan dia tu, lalu meletup. Habis tu rumah air meletup. So itu cara dia paling senang. Bila dah masuk, and then kita masuk. Satu cara lagi saya nak tunjuk macam mana nak pasang e-spring, nak pasang benda ala ni. Kadang ada yang tak tahu macam mana nak pasang kan. So kalau kita beli, dia ada bagi kita benda ni. Dalam ni dia ada extension. Nak pasang kepala pipe. Dia extension ni dulu saya tak pakai mula-mula. Saya ingatkan dia boleh fit terus. Punya bila pasang dia bocor. Lepas tu Pak Pandai ni ambil lah apa tu teflon tape tu pasang. Kena hilang leak, selamat. Lepas tu bila lama saya pasang yang kedua, apa function benda ni function dia sebenarnya dia memang suitable untuk kepala pipe ni. Dia suitable untuk kepala pipe. So kalau kita nak pasang kat rumah orang, first kita kena tanya sebelum kita datang rumah dia, you punya pipe tu yang macam biasa ke atau yang special? Kalau macam sebaik kan banyak sekarang design macam-macam kan, cantik tu. Kalau boleh kita tengoklah, so dia ambil gambar dulu. Macam biasa kita pasang ni, buka. Yang ni sebenarnya adapter ni sangat penting. Jangan kita tengok koro-koro punya dia bagi ada function. Tak payahlah nak letak teflon nampak putih udur macam tu. So kita masuk je. Ni memang dia sangat memang dia dah design untuk pipe. So kita masuk. Yang ni first kita masuk. Kalau akak-akak yang tak pernah pasang lagi tu jangan takut, beli boleh pasang. Kita buka ni, ni kita masuk sini. Kita ambil dia punya adapter ni. Adapter ni memang dia dah cantik-cantik dia buat. Sebab tu saya kata kita tak perlu tak perlu range. Pakai ni je. Kita pakai, okey. Lepas tu masuk. Kita fit je. Tapi next time ada juga ABO saya dah beritahu pasang macam ni. Bila dia pindah rumah dia tertinggal adapter. Dia bawa kepala pipe ni, adapter dia tertinggal. Betul macam mana kata? Kena belilah kata. Adapter ni penting lah. Kena ingat, ataupun kita tukar pipe baru ke, adapter ni kena buat. Okey, yang ni cara dia pasang macam tu. Lepas tu kalau tube tak ada. Okey, tube dia kita jaminan tube dia ada satu kecil satu besar. Dia jangan salah pasang, dia takkan salah lah. Boleh tengok kat sini. Boleh tengok. Kat sini ada. Ada tube. Dia ada tube. Tube ni kalau tengok dia ada lubang kecil, lubang besar. Dia takkan salah pasang. Sebab tu dia buat kecil besar. Sebab dia dekat sini dia ada diverter valve. So kat sini kalau kita salah pasang, dia akan air dia tak betul lah. Dia akan masuk dalam ni tak betul. So kita plug in je kat sini, dia ada satu yang elbow. Kita masuk je. Yang ni dah hilang. Yang ni kita masuk. Yang elbow ni dia panggil quick fit. Quick fit ni maksudnya tu juga dia tak perlu tu kita pakai tangan je. Dia ada masuk, dia rapat je. Dia sebenarnya dia ada marking. Bila kita rapat, kita masuk. Okey, sangat mudah. So first, lepas dah buat tu, kita kena buat leak test lah. Kita pasang, kita cabut ni dulu, takut ada bocor. Lepas tu kita buka je pipe. Lepas tu kita tengok leak dekat sini, dekat kita punya in dengan out air. Lepas tu sambil tu biar dia flushing dulu lah. Kalau baru, filter baru dia saja 5 minit flushing carbon yang ada tu. Dia tak nak soalnya new filter akan ada carbon sikit lah yang keluar, dia warna hitam. Carbon ni bila dah tu kita dah tengok detail dah cantik apa semua. Lepas tu kita pun pasang, and then kita power on terus. Itu je cara nak pasang e-spring. Senang je. Jangan takutlah cara nak pasang e-spring. Dulu saya mula-mula pun payah juga, yang first time kan. Tapi katalah senang je bila kita tengok.
Kadang kalau kita nak lagi main, dalam YouTube pun ada. Kalau orang jauh-jauh kita suruh pasang, tengok dalam YouTube. Okey, ini cara pemasangan spring. Okey, satu lagi yang inilah, lupa nak beritahu. Kalau kita tengok dekat sini, kita tak nampak LED dia. Kita menyala je lah kat sini. Sini dia ada display, very simple punya display. Kat sini dia ada bar 1, 2, 3, 4, ada spring and then ada air. Ada air menitir lah, air flow. So kalau kita pasang new cartridge ataupun new spring, dia akan naik 4 bar, 1, 2, 3, 4. So as long yang kita tahu, dia akan spring ni selalunya setahun maksimum, minimum lah, kadang setahun lebih, seminggu. Cuma kat sini dia detect untuk bar cartridge punya performance. So sebenarnya every quarter dia akan hilang satu lah. Kalau kita tengok 3 bulan dia akan padam satu, 3 bulan dia akan padam satu. Yang last untuk ni dia akan bagi alarm. Dia sebab tu dia kata kita tak perlu nak bimbang cartridge ni bila kita nak tukar nak apa. Sebab yang last bar ni bila dia kan habis lebih kurang dalam sebulan, dia akan start blinking. Bila kita buka air dia akan bagi alarm. Bila kita buka dia akan bagi alarm. So maknanya kita sempatlah nak beli yang baru. Satu lagi tips, contohnya kita memang tak sempat langsung, alih-alih dia habis je, disuruh naik replay cartridge. Masuk replay cartridge tu, filter tu you masih boleh guna lagi, filter cartridge tu. Tetapi UV light tak ada. UV light dia dah tak function, dia dah fail lah. Kalau kita tak ada air untuk minum, kita kena masak juga. Sebab dia tak akan tapis, dia tak akan membunuh virus dan bakteria lah. Tu saya punya, kalau contoh dah memang tak sempat sangat lah. So air tu masih boleh digunakan sebab dia masih melalui pre-filter dengan carbon kan. Tapi UV light dah tak function. So berhati-hatilah. Boleh guna betul, tapi saya saja kena masak lah kalau untuk diminum. Oh, dia lagi sikit. Okey, satu lagi. Ni paling simple je lah, demo paling simple. Contoh kita beritahu orang kan, dalam spring ni kita boleh tapis klorin, remove klorin yang ada dalam air. Ni kalau contoh kita tak ada lah benda alam ni, apa ni, back chest bond ni, kita cuma perlu kita cuma perlu ada gelas je. Gelas ni kalau tak ada comel macam ni, beli dekat DIY pun ada, janji clear. Lepas tu kita kena ada iPad. iPad. Ni iPad dekat rumah saya, air dunga kita tengok Ni yang air tak ditapis yang tak melalui spring. Tengok. Dia ni lah. Tapi kalau kita buat testing spring dengan air direct, kredit tu Emerald, dia ada buat dalam video, dia hantar dekat grup. Dia buat air yang ditapis dengan spring dengan tak ditapis. So dia punya kejernihan tu dekat spring lagi. Kalau tak percaya balik buat kalau ada spring. Air pipe direct dengan spring, dia punya beza tu lagi clear air yang ditapis spring. Okey, untuk test klorin kita hanya perlukan klorin tester pun nak ambil. Apa guna Dua air pipe. Saya nak tunjuk dua air pipe. Dia air pipe yang sama je. Saya nak tunjuk klorin. Ni klorin sedapnya. Ni adalah klorin. So ini bukan air klorin. Ini klorin tester. Air ni maksudnya dia ada klorin. So ini klorin tester. Kalau kita tengok benda ni modal dia RM5 je. Pergi dekat kedai aqua, jangan pergi dekat kedai lain. Kedai aquarium dia ada jual benda ni. Ada orang tanya saya kat mana, saya kata pergi kedai-kedai aquarium je. So kat sini dia boleh detect, dia akan tunjuk lah. Kalau clear, tak ada klorin. Kalau kuning ni, dia ada 50 klorin, 50% lebih kurang. Kalau concentration dia gelap, macam ni dah nak gelap sangat, maknanya kandungan klorin dia sangat-sangat tinggi. Okey, kenapa saya nak tunjuk dua beza ni? So dekat rumah kat rumah kita selalu basuh nak memasak kan, kita guna pipe direct, kebiasaannya lah. Sebab tu saya saja kalau kita spring ni 5,000 liter air tak habis tahun kalau setakat nak memasak dengan minum. So janganlah sayang nak basuh sayur, nak basuh beras,
nak guna air pipe, guna je lah spring. Kalau kita habis pun 5,000 tu banyak sangat tu. Kalau kita rumah 10 orang pun tak habis rasa 5,000 liter air. Melainkan kalau kita buka duduk saya tengok hari-hari buka memang habis lah. Okay. Tapi saja kalau kita dah ada spring, gunalah untuk memasak, untuk membasuh makanan kita sebelum kita masak, guna spring. Tapi saya pelik kenapa ada beza dua ni, padahal sebenarnya sama je, air pipe yang sama. Tapi tak apa. Dah tengok oksida, minat atas. Okey. Okey, kat rumah kita basuh beras kan. Tapi yang ni, lepas tu memang kita dah basuh, masuk air, memang kita akan cuci kan. So yang ni saya akan cuci saya tak tu. So dekat atas je saya lalukan. So lama-kelamaan buat. Yang warna gelap tadi dah jadi warna jernih. Asal belah aku ni. Tak, keluar banyak sangat. Nampak air semakin lama semakin jernih. Dia makin jernih. So saya tak kacau berat lagi. Kalau saya bodak jaga rumah tu, lagi cepat lah. So nampak lama-lama sikit je beras tu berpusing. Lama-lama daripada yang kuning tu dah jadi jernih. So rasa-rasanya pergi mana klorin yang ada dalam air tu, dia masuk dalam beras kan. So kalau kita baca, saya malah nak beritahu, bacalah dalam Google apakah keburukan klorin kalau masuk dalam badan lah. So dia salah satu daripada kanser punya agent. So dia macam toksik lah masuk dalam badan kita. Sebab ikan pun boleh mati sebab toksik. So dia macam, klorin ni adalah satu kira-kira macam radikal bebas yang akan masuk dalam badan kita lah. Okey, ini yang paling simple lah. Kalau nak tunjuk lagi, ada lagi tapi tak semua yang ada box ni. So saya rasa ini je paling simple untuk menunjuk pada prospek kita ataupun kepada kita punya yang nak beli lah. So kalau dia nak lebih lagi, kita kena invest box ni pula. Box ni nanti insyaAllah akan datang dan saya tunjuk. Alright, itu saja. Terima kasih.